Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, seperti biasa kita syukur kepada Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan yang banyak dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat kesihatan, nikmat akal dan minda. Walaupun kita ada sikit kekangan pergerakan, tapi itu adalah untuk kebaikan kita semua, keselamatan dan kesejahteraan negara kita supaya kita dapat menghapuskan COVID-19 sehabis-habisnya. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari, pada pagi ini saya akan sambung perbincangan kita tentang satu polemik yang berlaku dalam masyarakat, sama ada di peringkat Malaysia ataupun di peringkat lebih luas lagi. Satu polemik yang mengatakan kewangan Islam atau bersyarah itu diturunkan dan diadakan PMB Islam ini adalah untuk menyokong dan membawa satu gagasan iaitu perkongsian untuk keberhutanan walaupun patuh syariah. Jadi ini satu polemik yang nampaknya begitu emosional, begitu rapat dan dekat di hati dan jiwa secara pemikiran otak kiri, bahawa apa yang baik itu adalah perkongsian untung dan rugi, sebab kita menolong orang yang melakukan bisnes untuk mereka mendapat ikuti, mendapat modal dan mereka tidak perlu fikir untuk membayar sebarang liability kalau ada kerugian. Jadi itu satu aspek yang saya namakan pemikiran otak kiri. Otak memberikan penekanan kepada satu perasaan, satu intuisi atau intuition, satu emosi yang dirasakan baik. Sedangkan Islam bukanlah begitu bentuknya. Islam itu adil, seimbang kepada semua stakeholders, kepada pendepositer, kepada bank dan juga kepada mereka yang mendapatkan pembiayaan daripada bank. Jadi perlu adil dalam semua perkara. Kita mesti menggunakan otak kiri dan juga otak kanan, otak yang berdata dan berfakta. Tidak boleh agama ini dijadikan collateral damage, satu tawanan perang yang diugut dengan otak kiri. Jadi kita perlu letakkan agama kita dengan pemikiran yang lebih strategik, yang berdasarkan, yang penting sekali, Quran dengan sunnah, bukan pemikiran manusia yang diada-adakan berdasarkan kecenderungan masing-masing. Jadi kita telah kupas malam dalam 8 atau 9 hujah saya kenapa agama ini ataupun syarah ini tidak pernah memberikan penekanan ataupun penekanan kepada perkongsian untung dan rugi lebih daripada keberhutangan, dan juga syarah juga tidak memberikan penekanan lebih kepada keberhutangan kepada atau ke atas ikuti. Jadi kesemuanya diberikan secara sama rata, terserah pada manusia dalam bentuk dan keadaan suasana untuk memilih apakah produk pendekatan yang paling sesuai dengan orang tersebut, dengan masa tersebut, dengan sektor bisnes tersebut. Adakah sektor itu yang lebih dan cud untuk ikuti ataupun untuk keberhutangan, ataupun digabungkan hybrid antara hutang dan juga ikuti seperti mana dalam fatwa Ibn Taimiyah yang kita sebut tadi. Sebelum saya meneruskan kuliah ini, izinkan saya seperti mana saya janji semalam untuk memetik dan menangkap 2-3 isu yang ditimbulkan oleh rakan-rakan semalam. Tak ada kesempatan masa untuk saya mengulas. Yang pertamanya, memang saya sebutkan, saya tidak mengatakan hutang itu lebih penting dan juga equity itu lebih penting. Tidak ada dasar preference, dasar keutamaan dalam meletakkan skema kepada keberhutangan patuh syariah ataupun pendekatan modal atau ikuti patuh syariah. Ia adalah isu pertimbangan profil risiko oleh minda manusia, oleh algoritma pengurusan risiko yang baik supaya syariah tidak disalahkan. Kalau kita kata syariah itu mewajibkan kita nak membayar pembelian rumah misalnya, tak boleh buat murabah, tak boleh buat ijarah. Kita kongsi rumah, katakan pelanggan nak beli rumah sebanyak katakan 500,000, bank tak boleh bagi hutang. Bank kena bagi mudharabah, kena bagi musyarakah, dan mesti ada keuntungan nilai rumah tersebut. Kalau kita wajibkan begitu, katakan rumah tersebut tidak ada peningkatan nilai, syariah akan dipersalahkan. Syariah mewajibkan. Sedangkan agama tidak ada kewajipan illa bidalil. Tidak ada kewajipan, tidak ada obligasi la ijabah illa bidalil. Tidak boleh kita mewajibkan
melainkan dengan dalil yang juz'i, dalil yang spesifik yang tidak ada dalam Al-Quran, atau dalil am pun tak ada. Dalil am, dalil umum pun tidak ada sepanjang Al-Quran juga Sunnah An-Nabawiyah. Apatah lagi, orang beli rumah bukan untuk perniagaan, dia bukan untuk jual rumah dia. Walaupun harga dia naik, adalah manusia yang jual rumah, tapi kebanyakan manusia membeli rumah bukan untuk tujuan perniagaan. Di mana kita nak letak mudharabah dan musyarakah dalam konteks tersebut. Jadi kena faham logiknya tuan-tuan dan puan-puan. Yang kemudian disebutkan juga seperti macam menyokong pandangan saya, beliau bertanya dan juga mensarankan supaya penjagaan harta ini terpakai dalam dua konteks. Kita tidak memberikan pembiayaan secara ikuti dan kita beri secara hutang pun, itu juga penjagaan harta. Saya kata betul, itu juga penjagaan harta yang lebih komprehensif. Jadi hifzul mal dalam ilmu maqasid syariah, janganlah kita berat sebelah. Kita tafsirkan hifzul mal adalah untuk menyebar, mendistributkan harta secara mudharabah dan musyarakah. Tidak boleh secara hutang dan piutang dalam masyarakat. Itu tidak kena. Sebab penjagaan harta satu konsep yang besar. Jangan kita limitkan, jangan kita narrowkan. Kita gunakan otak kiri kita nak jaga harta supaya harta berkembang, harta lebih adil. Kita kena jadikan dia sebagai musyarakah dan mudharabah. Itu tidak wajar dan tidak ada asas sama sekali. Kemudian disebutkan tentang isu bank-bank di Malaysia yang ada subsidiary yang bukannya semuanya patuh syariah, macam Bank Islam Malaysia Berhad, Bank Muamalah, MBSP, Ar-Rajihi adalah bank-bank patuh syariah secara sepenuhnya. Tapi bank-bank lain ada yang bank konvensional sebagai ibu dan juga bank anaknya itu subsidiary. Bank Islamik, Public Islamic Bank, Affin Islamic Bank. Tuan-tuan dan puan-puan jangan keliru. Dari segi operasi, ini adalah bank yang patuh syariah kerana keseluruhan operasi tersebut, walaupun mereka ada subsidiary anak milik penuh, anak syarikat milik penuh, ibu yang tidak patuh syariah, dia tidak menjadikan anak tersebut, subsidi tersebut tidak patuh syariah. Sudah ada jabatan kuasa syariah, sudah ada audit syariah, dan bank negara memberikan penelitian yang cukup kemas kepada bank-bank yang sepenuhnya patuh syariah, tapi full-fledged, atau bank-bank bentuk anak syarikat. Ada juga ditanya tentang bagaimana kita nak bawa kewangan Islam ini, perbankan Islam lebih rapat dengan masyarakat, tidak terlalu jauh dan lebih dekat dengan SME, lebih dekat dengan pemborong-pemborong, pembekal-pembekal. Satu soalan yang cukup baik. Saya masih lagi membuat kajian yang banyak dan insyaAllah saya akan kupas dalam siri yang baru selepas ini, iaitu tentang DNA. Apakah kandungan chemical sebenarnya kepada kewujudan Bank Islam di kurun ke-21. InsyaAllah selepas kuliah tentang perkuasaan untung dan rugi, kita lompat kepada tajuk apakah sebenarnya wajah dan peranan bank-bank Islam dalam kurun sekarang ini. Kemudian ada bertanya, Datuk, dia kata apakah gabungan ikuti dengan hutang yang menarik dalam sebarang projek. Dalam projek financing lah, kalau klien itu mempunyai projek, katakan mereka mendapat konsesi, contohnya lah untuk buat hospital baru, hospital COVID-19, khas untuk COVID-19, dari segi peralatan, dari segi katilnya kalis COVID-19, pakaian dah ada, boleh recycle, masuk saja sudah dapat dikesan suhu. Contohnya lah kita buat satu di pagi-pagi ini, satu pemikiran futuristik, mereka perlukan 1 bilion. Jadi baik saya nak bagi pembiayaan modal ke, ikuti ke, ataupun pembiayaan, apakah dia punya dia panggil debt to equity, nisbah hutang dengan modal. Itu ada ilmu pengusahanya, iaitu ada pembahagian yang patut, dan saya akan kupas dalam hari ini di manakah kedudukan ikuti. Kenapa ikuti ini mahal dalam pasaran. Orang percaya, orang ingat ikuti tidak ada pembayaran balik, murah. Tidak, tuan-tuan. Dana yang paling mahal adalah dana berdasarkan ikuti, bukan berdasarkan hutang. Saya akan sebut dalam sesi pada hari ini. Mudah-mudahan 5 soalan ini daripada rakan-rakan semalam dapat dijawab dengan ringkas. Masa tidak begitu mengizinkan, tapi itulah intipati apa yang ditanya semalam. Dan saya ingin mengadukan tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari yang bersama saya pada pagi ini. Okey, daripada saudara Farid, Osman, Sabal Khair Datuk, Sabahan Nur pada Osman, Risa, Saiful, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Saudara Suhaimi, Rahimah, Nubhan,
Ini Miss Shah, satu soalan saya cuba jawab nanti. Zul Penang, okey. Okey, kita teruskan kepada kenapa kewangan Islam atau bank-bank Islam agak sukar dan susah untuk melakukan pembiayaan secara perkongsian untung dan rugi. Bukan kerana mereka tidak mahu. Bukan mereka tidak suka melakukan pembiayaan berdasarkan perkongsian untung dan rugi. Yang penting adalah adakah pembiayaan sebagainya sesuai dengan kedudukan mereka dari segi kewangan, dari segi undang-undang bank negara, dari segi undang-undang antarabangsa itu Basel, dan juga dari segi risiko pengurusan yang saya rasa ramai orang tak faham. Termasuklah dengan izin beberapa orang di kalangan tokoh syariah, beberapa orang di kalangan Malaysia ataupun antarabangsa, dan juga di kalangan para ekonomi Islam yang banyak menulis sampai hari ini, membuat kritikan tanpa memahami kedudukan sebenarnya. Kita boleh melakukan expectation. Expectation, everyone can dream of expectation. Satu benda yang baik. Tetapi untuk kita menunaikan expectation dengan menunaikan objektif, ada dua perkara yang berbeza. Meeting the expectation dengan meeting the objective are two different things. Jadi kita kena faham, ada benda yang kita tidak boleh buat walaupun kita expect, kita bercita-cita dan berimpian. Ada benda yang kita kena buat, itu bidang kerja kita, iaitu apa yang dinamakan sebagai objektif sesuatu badan atau organisasi. Ya, jadi saya sambung lagi. Kenapa semalam kita sudahi kuliah kita dengan mengatakan perbankan Islam sukar untuk melakukan mudharabah musyarakah kerana projek yang dibiayai oleh mudharabah musyarakah mengambil masa yang lama untuk mendatangkan keuntungan. Jadi sedangkan deposit yang berada di bank-bank Islam kebanyakannya kurang daripada setahun. Malah yang paling banyak ada kurang daripada 3 bulan. Dia mereka masuk wang, keluarkan balik dalam masa 3 bulan, sebab itu gaji mereka setiap bulan. Kalau korporat, mereka meletakkan wang untuk tujuan-tujuan keluarkan cek dan sebagainya untuk pembayaran kos gaji, kos perpanjaan, bukan untuk tujuan pelaburan. Jadi wang itu tidak kekal di bank selama-lamanya. Sedangkan kalau kita guna wang tersebut untuk membiayai pelaburan yang untuk ikuti, yang memerlukan masa yang panjang, maka akan berlakulah dinamakan kesenjangan, mismatch antara aset dan juga liability. Liability, wang deposit. Orang akan keluarkan wang bila perlu. Dia tak pergi masa. Dia pergi bank, dia nak keluarkan duit, tak boleh, tak ada duit, kena bagi. Itu bank punya konsep. Tapi dalam dana pelaburan saham lain. Dia keluarkan wang, dia dapat balik saham dengan harga semasa. Bukan harga tetap, tapi di bank kita bagi RM1, RM10, RM1,000, RM500,000, RM1,000, bank kena bagi balik RM1,000,000 pada bila-bila masa. Jadi itu tugas bank yang rumit untuk menyusun asset liability yang menarik. Bank ini dalam bahasa mudah, nak bagi faham tuan-tuan dan puan-puan, adalah bank yang menguruskan asset liability dengan pengurusan yang bijaksana. Mana-mana bank yang gagal menguruskan aset mereka, iaitu pelaburan pembiayaan, dengan liability, iaitu deposit yang akan dikeluarkan pada bila-bila masa, dia panggil withdrawal on demand, jadi dia akan gagal. Jadi berlaku bank run. Orang nak keluarkan duit, tak ada duit. Sebab pakcik tak boleh keluarkan duit. Orang pakcik saya labur tu di pelabuhan baru, iaitu pelabuhan dalam di kawasan katakan Kelang, memerlukan 2-3 tahun untuk dapatkan hasil kapal nak masuk. Melakukan kos operasi banyak sikit tahun pertama, tunggu 2 tahun lagi. Pakcik ni tak akan faham dan mereka akan rasa apalah bank ini tidak boleh memberikan balik simpanan mereka sendiri, iaitu deposit yang mereka simpan. Melainkan kalau mereka simpan secara mudharabah secara tempoh 5 tahun, maka boleh digunakan untuk 5 tahun. Pakcik ni tak boleh keluarkan duit awal. Tetapi saya sebutkan jumlah simpanan yang melebihi setahun tak sampai 20% dalam keseluruhan deposit bank-bank Islam di Malaysia. Realitinya begitu. Saya sambung lagi. Semalam 8 hujah, hari ini ada 4 hujah untuk bersama-sama dengan rakan-rakan ramai yang melihat saya di kalangan para pensyarah, profesor, penyelidik, pelajar dan juga penuntut. Mungkin ada berbagai pandangan. Saya raikan perbezaan pandangan, silakan. Saya hanya menyatakan pandangan saya berdasarkan penelitian pada Quran dengan sunnah dan juga
kesarjanaan dalam kitab-kitab pelbagai moden dan klasik, dan juga saya punya pengalaman dalam bisnes sebagai seorang yang terlibat dalam operasi bisnes saya sendiri. I'm also a business owner. Memahami bentuk kewangan dan bentuk yang sebenar, real transaction yang berlaku di atas muka bumi ini. Yang pertama, equity ini tuan-tuan dan puan mahal. Kalau sebuah syarikat dia mengambil pembiayaan daripada bank, pada hari inilah dia panggil spread dia tu tak banyak, katakan berdasarkan Clibo atau money market campur 2%, kurang lebih dalam 5 to 7%. Jadi kos dia untuk bayar pada bank sebanyak sama ada murabahah ke, ijarah ke atau tawaruk, dia bayar 7% setahun. Kalau dia meminjam katakan 100,000, jadi dalam 7,000 setahun. Jadi kalau 5 tahun 35,000. 100,000 bayar balik 35,000 profit. Jadi kos dia 7%. Jadi dia dapat fikir, dia buat kerja betul-betul dapat margin 10%, contohnya lah. Jadi 3% untuk dia, 7% untuk bayar pada bank. Kalau margin 20%, dia dapat simpan 13% dan 7% untuk bank. Selalunya dalam margin ni tuan-tuan dan puan-puan adalah before expenses. Jadi dia dapat margin besar tapi dia kena bayar gaji, bayar tax, bayar kos pendanaan. Jadi margin dia akan turun dan turun. Tetapi bernasib baik kerana kos pembiayaan secara hutang adalah lebih murah. Kalau dia ingin mendapatkan pembiayaan secara equity, kalaulah bank boleh dibenarkan melabur secara equity, seperti mana dalam pasaran saham, dalam private equity fund, dalam venture capital, dalam contohnya di Silicon Valley, di San Francisco secara equity, kosnya tinggi. Pelabur-pelabur equity ni, mereka nak labur dengan risiko yang tinggi. Mereka tak nak ambil 7% sebagai untung. Mustahil. Even 10% mereka tak akan ambil. Paling busuk lah dalam pasaran, bahasa saya ni kasar sikit, minta maaf, dalam 17 to 18%. Tetapi kos sebenar dana equity secara average dunia ini adalah sebanyak 20% ke 30%. Maknanya, bila seorang pelabur equity melabur dalam syarikat tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan ingin melakukan satu syarikat baru, memerlukan katakan 10 juta. Okay? Modal tuan dah ada tapi tak cukup. Dia nak 10 juta, boleh. Tapi pelabur equity akan mengatakan, untuk 10 juta saya expect, saya menjangka keuntungan saya selama 4 tahun, 5 tahun ini adalah sebanyak 40% secara average. Ia kurang lebih dalam 15% setahun kurang lebih. Secara average 40%. Dia panggil ROE, Return on Equity. Jadi Return on Equity ni yang orang tak faham. Orang ingat bila Bank Islam boleh bagi equity 7% juga. Okey, kalau Bank Islam boleh memberikan equity dengan katakan 20% lah pulangan kepada bank, dan bank boleh distribute dengan pada pelabur, pada pendeposit. Apa yang akan berlaku pada pihak yang mendapat pembiayaan? Mereka kena mendapat margin yang tinggi lagi. Bukan setakat 30% atau 30% kerana kos pembiayaan dah tinggi. Jadi bila barang siap, contohnya kalau mereka mendapat pembiayaan equity, contohnya tuan-tuan dan puan-puan, mereka akan tingkatkan harga kepada pengguna nanti. Jadi kesannya kepada pengguna juga, iaitu kita semua. Contohnya syarikat konsesi lebuh raya, contohnya. Kalaulah mereka menggunakan dana equity 100% untuk menjalankan operasi membuat lebuh raya baru, sama ada plus ke, seat ke, macam-macam lebuh raya dalam konteks concession ini. Kalau 100% equity, tool itu tak cukup dengan kulit yang ada sekarang ni, mesti tinggi lagi. Tapi mereka tak buat begitu. Kebanyakan mereka mengambil equity sebanyak 30%, 70% adalah hutang kerana kos hutang adalah lebih murah. Mereka keluarkan sukuk murabahah 500 juta, 1 bilion untuk kurangkan kos pendanaan. Sebab kalau kos tinggi, harga tol jadi mahal, harga jalan raya jadi mahal, tol juga akan mahal. Siapa yang menanggung risiko? Rakyat. Jadi tuan-tuan kena faham bahawa setiap wang yang dilaburkan secara hutang ada beza kosnya dengan wang yang dilaburkan secara equity. Dan saya sebagai pelabur equity, saya tahu sangat bahawa bila kita minta orang labur dalam syarikat saya secara equity, kita kena beri satu unjuran yang cukup tinggi pada mereka. Mereka tidak akan melabur kalau unjuran margin kita sekadar 10%, 15%, paling kurang
18 to 20-25%. Jadi itulah expectation pelabur equity dan adil sebab mereka tidak mengambil cagaran. Mereka tidak mendapat bayaran balik setiap bulan atau setiap tahun. Mereka menunggu sehingga projek itu masak, ranum, baru mereka berkongsi untung dan rugi. Jadi itu logiknya agama kita. Kita mengambil risiko, kita sanggup berkongsi untung dan rugi, untung biarlah tinggi sikit berbanding dengan pembayaran secara hutang. Jadi itulah logik yang ramai orang tak nampak, ramai orang berfikir secara otak kiri. Tidak boleh. Islam itu adalah adil. Islam itu kena menekankan konsep untung dan rugi sebarang keadaan. Which is for me unfounded, tidak berasas sama sekali dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, dalam kitab-kitab ulama dulu. Even dalam teori ekonomi pun tak valid. 100% funded by equity akan menyebabkan harga mahal. Itu isu yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kurang faham teknikal sikit, tak apa, dengar balik perlahan-perlahan. Kos equity itu lebih tinggi daripada kos pembiayaan secara hutang, menyebabkan pengusaha itu kena mendapat keuntungan lebih tinggi. Dan juga kalau itu pun boleh dibuat, dia panggil transfer the cost. Dia akan memindahkan kos tersebut kepada pengguna akhir, ultimate user, rakyat, hospital, power plant, mesin air, bersihkan air kalau berlaku projek pensastruan, penghilangan, semuanya akan dimasuk dalam harga akhir produk tersebut. Siapa menanggung risiko? Rakyat. Jadi kita kena lihat putaran ekonomi yang sebenarnya. Setiap benda itu ada dosnya yang cukup-cukup. Kalau kita makan ubat banyak pun mati juga, betul tak? Overdose kill. Kita makan ubat banyak mati. Jadi dos itu kena balance, kena betul. Hutang banyak mana, ikuti banyak mana, dan juga rakyat sebagai stakeholders yang terakhir yang perlu kita bela, yang perlu kita raikan, bukan sekadar bank Islam ataupun pemikiran kita yang semata-mata untuk melakukan konsep keadilan yang tersasar, yang tidak komprehensif. Al-adalah, keadilan itu mestilah komprehensif ke semua orang, bukan pada satu pihak atau dua pihak, tetapi ke semua pihak yang berlaku dalam masyarakat. Panjang saya punya kuliah tentang isu kos dana ikuti. Yang kedua, mungkin masa tidak mengizinkan, saya hanya berhenti poin yang kedua, sikap pemilik perniagaan, business owners. Business owner ni, tuan-tuan dan perempuan, macam-macam dalam masyarakat. Macam-macam. Kebanyakannya begini, pengalaman saya 20 tahun, 30 tahun sama ya, di Malaysia ke, di Dubai ke, di Kazakhstan ke, di Eropah ke, di Korea ke, sama aja, tak beza. Kalau mereka ada projek yang baik, projek yang cun, yang boleh mendatangkan keuntungan, dah ada pembelinya, dah ada teknologi yang proven, jadi semua cantik, ada teknologi, ada marketing, ada pemasaran, ada pembeli, ada sistem value chain yang cantik, mereka tak akan datang pada bank-bank Islam contohnya atau bank konvensional untuk ambil ikuti. Mereka tak akan datang sama sekali, mereka pergi ambil hutang sebab hutang tu murah, easy for them to manage. Jadi itu sifat manusia. If I have a good project, why should I share the profit dengan bank? Lebih baik saya ambil untung untuk saya pinjam 7%, the rest I can keep as my dividend, my carrot and my chocolate. Okay. Itu sifat manusia yang tidak salah dari segi agama. Itu sifat manusia, bukan adalah halal dan haram. Tapi ada risiko lah pada bank. Kalau dia ada projek yang tak begitu baik, yang dia punya business plan pun tak mantap, cash flow pun tak mantap, bergantung kepada sektor ekonomi dunia, kalau berlaku sikit perubahan, kapal lambat sampai akan jadi isu, cost warehousing akan jadi isu, off-take pun tak sure lagi nak bagi komitmen nak beli tak beli, dan how many nak beli, cara pembayaran pun tak sure lagi, arang batu masih lagi di Kalimantan tak keluar lagi ke jeti, isunya risiko tinggi. Mereka pergi bank kami ni nak kongsi untung dan rugi, boleh tak kita kongsi untung dan rugi? Bank tengok, oh ini banyak risiko, jadi bila banyak risiko, mereka duduk main kat bank Islam. Bila bank Islam tak bagi, dia kata bank Islam kapitalis. Bank Islam ni bank yang berwajah syaitan, bank Islam yang tidak mementingkan keadilan. Kalau mereka ada good project, batang hidung pun tak nampak. Ini sifat manusia. Saya tak kata itu salah. Tidak ada hukum mengatakan sifat yang pertama itu salah atau sifat yang kedua salah. Itu naluri manusia. Bila ada satu projek yang berisiko tinggi, mereka mai ke bank nak pinjam secara ikuti. Bank tak akan bagi sebab bank bukan duit bank, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama lagi dia sebutkan, bank tidak menguruskan wang pemilik saham bank. Sikit.
Bank menguruskan harta rakyat. Bank menguruskan harta pendeposit dan mereka juga mengharapkan wang mereka selamat dan dapat sikit keuntungan berdasarkan keuntungan dalam bank, dapat 3%, 2.5 to 3% sekarang ini. Jadi kalau kita pergi minta bank, kalau ada sikit corruption, bank pun contoh berlaku ada corruption, bank kita luluskan bagi 100 juta, ikuti. Ada panggil whatever, preference share lah, bagi preference share. Kemudian hancur syarikat tersebut. Siapa menanggung risiko? Bukan pegawai bank tersebut, bukan CEO, bukan jawatan kuasa kredit. Memang dia orang kena marah, kena warning bank dan sebagainya, tapi yang menanggung risiko adalah pendeposit. Kalau mereka cukup wang, mereka boleh ganti balik. Tapi kalau wang dana mereka tak cukup, jadi kena ada bail out dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini isu yang cukup besar. Sikap manusia yang mementingkan diri sendiri, bank tidak boleh mengikut cita rasa manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini panjang sikit hujahannya. Kita akan sambung kot besok supaya masa kita tidak terkejar-kejar. Menarik isu yang ketiga, iaitu kalau bank, saya mulakan sebagai teaser saja, mukadimahnya. Kalau bank menjadi seorang yang melabur secara aktif bagi pihak pendepositor, bank sebenarnya akan menjadi musuh, akan menjadi rivalry, akan menjadi pesaing kepada ekonomi sebenar dalam pasaran. Kalau bank meletakkan ikuti sebanyak 100 juta dalam syarikat, katakan syarikat perkapalan, syarikat telekomunikasi, syarikat pendidikan, syarikat private school contohnya, syarikat fiber optics, mereka akan mendapat maklumat perniagaan yang terlalu sulit untuk sebuah syarikat tersebut. Dan mereka juga kemungkinan akan menjadi pesaing. Mereka mempunyai maklumat yang dalam, mereka tidak memberi hutang, mereka memberikan ikuti. Kalau ikuti, mereka ada hak untuk mengetahui the trade secret. Dan ini ada kaitan dengan isu tanggungjawab fiduciary. Saya akan kupas pada besok hari. Mudah-mudahan kita tengok kenapa bank tak sepatutnya, melainkan dengan satu kerangka governance yang menarik. Kerana bank itu mempunyai segala maklumat industri. Dan segala maklumat itu adalah satu benda yang rahsia kepada bank. Bank tidak boleh pakai maklumat tersebut untuk sebarang faedah shareholder, board director, ataupun bank sendiri yang boleh mewujudkan anak syarikat untuk buat syarikat yang bersaing dengan pesaing-pesaing dalam pasaran, kerana mereka mempunyai maklumat yang cukup yang cukup kau-kau dalam industri perniagaan di atas muka bumi ini. Saya sudahi setakat itu sahaja. Saya izinkan saya untuk mengambil 2-3 soalan yang relevan kalau ada. Tak ada soalan hari ini. Hari ini orang semua dengar aja. Okey, jadi tak ada soalan sama sekali. Jadi saya tak tahu macam mana nak jawab, sebab semuanya kata okey, terima kasih dan menarik. Tapi kalau boleh timbulkan soalan yang berlega-lega di pemikiran tuan-tuan dan puan-puan, walaupun soalan hypothetical, soalan yang berbentuk andaian, kerana soalan itu akan membuat pencerahan ilmu. Dengan soalan akan pecah isu kepada pelbagai dimensi, pelbagai perspektif. Dengan soalanlah kita dapat melihat keindahan ilmu dalam menyelesaikan isu-isu yang ada dalam masyarakat. Jadi kalau tidak ada soalan, kita boleh berhenti dulu untuk hari ini. Kita hanya dapat cover isu kos dana ikuti dan juga sikap pemilik bisnes dalam memilih pembiayaan yang mana yang menguntungkan mereka, bukan yang memberikan keadilan kepada bank dan juga kepada pendeposit bank. Satu sikap dipanggil selective corporate action, satu sikap selektif yang memberikan keuntungan kepada mereka dan bukan kepada ekosistem. Besok kita sambung tanggungjawab fiduciary bank yang tinggi yang perlu dilaksanakan dengan baik, dan ada isu kalau berlakunya ikuti, dan juga mark to market, satu peruntukan perekonomian semasa berdasarkan kaedah perekonomian di dunia dan juga di Malaysia, iaitu bank kena kalau melakukan ikuti perlu kepada penilaian sebenar yang merupakan satu konsep perekonomian yang paling cun untuk menguruskan risiko dalam mana-mana keadaan sekalipun, untuk mengelakkan krisis kewangan yang berlaku pada tahun 2008-2010. Kita berhenti setakat itu. InsyaAllah kita sambung balik pada besok, hari Selasa
pukul 11 pagi seperti biasa. Mungkin sisi yang terakhir kepada isu mana lebih penting, hutang atau ekuiti. Kita sambung dan kita lihat jawapannya di siri yang ketiga dalam bab ini dan juga dalam bahagian ini. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan stay at home. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.